guna 45 minit dengan imam, habis. Lepas tu yang saya kata isu, bila tuan-tuan, puan-puan dah solat zuhur dan asar, ada tak ruang nak sembahyang hajat? Ada tak? Waktu tu waktu haram sembahyang sunat. Sembahyang hajat haram pasal dah selesai solat asar. Waktu tu haram solat taubat. Bila nak buat? Takkan kita berada dekat padang Arafah tak ada buat solat hajat, tak ada hajat besar-besar nak ngadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada ke? Tak ada ke? Bila kita nak buat? Nanti kelar pukul 6.30 waktu maghrib, bas dah ada kat depan, orang kemah belakang pun dah pergi kat depan, sibuk nak naik bas nak pergi kat Muzdalifah. Tukang barang semua nak berebut. Dan waktu tu kita dalam mihrab, kita rapat dengan Allah, tak nak rapatkan lagi ke dengan Allah? Tak nak adu ke dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dah cukup ke doa-doa kita? Kita banyak masalah. Anak kita dah habis belajar tak dapat kerja. Anak kita dah berumur tak kahwin-kahwin. Kita berada tempat bumi yang cukup mustajab berdoa, tak nak angkat tangan, minta dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku dah habis belajar, hutang pun banyak dengan PKPKM. Kau bagilah kerja yang sesuai untuk dia, ya Allah. Minta doa untuk anak. Doa tuan-tuan, puan-puan cukup mustajab. Doa ayah dan ibu cukup mustajab. Kita tak gunakan peluang. Ya Allah, anak aku dah umur 34 tahun, belum kahwin lagi, ya Allah. Kau temukanlah jodoh yang baik-baik untuk anak aku, ya Allah. Tak nak adu dengan Allah. Kita tak baik dengan abang kita, tak minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, dah 10 tahun aku duduk kat sini, abang aku pun tak dapat jemput aku, dia marah dengan aku, ya Allah. Kau lembutkan hati dia, ya Allah. Kita banyak masalah, tuan-tuan, puan-puan. Kita tak nak adu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, ayah kita dah tinggalkan kita lama, dah meninggal. Tak nak ke bacakan surah Ikhlas untuk arwah ayah? Tak nak ke baca Fatihah untuk arwah ayah? Dekat bumi penuh barakah, tuan-tuan, puan-puan. Tak nak buat ke? Kita dua beranak kita. Satu sebagai ibu, sebagai ayah. Doa untuk anak Allah tak tolak. Kita sebagai anak kepada ayah, ayah dah tak ada, doa kita tak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayah dan ibu yang dah tak ada, dah tinggalkan kita. Itu roda kehidupan Allah dah tetapkan. Waktu kita ada anak, doa kita mustajab sebagai ayah, sebagai ibu. Waktu ayah tak ada, ibu tak ada, kita sebagai anak, doa kita mustajab untuk ayah dan ibu. Anak kita ramai kat sini yang ada, semua dah besar-besar dah. Dah pernah ke kita ngadu dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak-anak aku anak yang soleh, saham untuk hari akhirat kita. Dan minta dah, walaupun dah tua, anak kita dah baik, anak kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga anak-anak kita jadi anak yang soleh. Kita ambillah yang mudah, yang ulama kata, kalau nak tunggu anak ketika kita mati, boleh tunggu. Kalau anak tu nak jadi imam untuk solat jenazah, kita boleh tunggu. Kalau tak ada anak yang nak solatkan jenazah, proses dah cepat, memadai imam yang ada untuk solatkan kita. Itu kata ulama, tuan-tuan, puan-puan.
kena buat persiapan. Ini tempat yang baik berada dekat Padang Arafah. Tuan-tuan, puan-puan, semasa berada dekat Padang Arafah, kena buat perancangan. Kalau kata nak baca Al-Quran, nak buat ayat-ayat tertentu, bawalah surah-surah tertentu, bacalah dekat sana. Kalau kata tuan-tuan, puan-puan nak baca maksurat dekat sana, bawalah maksurat. Kena buat persiapan. Kalau nak bawa Quran, baca dekat sana. Kalau tak ada pun tuan-tuan, puan-puan, apa yang Nabi ajar kepada para sahabat seramai 120,000 orang yang menunaikan haji yang pertama pada tahun 10 Zulhijjah, pada tahun 10 Hijrah. 120,000 orang atau 120,000 orang Nabi ajar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Buatlah yang tu, duduklah sendiri-sendiri. Kebanyakannya bila imam ustaz dah siap, dah bawa zikir, masing-masing dah duduk berkelompok. Kat kelompok ni cerita masa muda, semasa berada kat kelab pun ada. Ada tuan-tuan, puan-puan, yang ni cerita tentang keteraan, yang ini cerita tentang bisnes. Inilah yang berlaku untuk jemaah haji Malaysia. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, untuk pergi haji dipilih orang-orang istimewa. 1% daripada penduduk Malaysia lebih kurang 32,000 orang jemaah haji Malaysia yang pergi menunaikan solat fardu di Masjidil Haram. Amat menduga cita kan? Tak sampai pun 30%. Itu yang pergi cukup. Kalau nak cari yang cukup 5 waktu dekat Masjidil Haram, tak sampai 20%. Yang lain solat kat hotel. Ini gambaran, ini suasana sebenar yang berlaku dekat sana nanti. Kalau tuan-tuan pergi haji, inilah gambaran ni. Jadi kalau 10% ataupun 20% yang pergi kat masjid, mintalah dengan Allah, tuan-tuan, puan-puan tergolong dalam golongan tu. Jangan tergolong daripada golongan yang 80% asyik dekat hotel saja. Ini yang ramai nak kongsi dengan tuan-tuan, puan-puan. Pergilah masjid, tolonglah. Saya kagum seorang kawan saya pergi yang lepas. Dia duduk agak jauh, saya tak lupa nama hotel, tempat hotel saya duduk juga dulu, pernah duduk kat situ. Jaraknya lebih kurang 1 km dengan pagar masjid, dengan dataran masjid 900 meter ataupun 1 km, lebih kurang macam tu lah jarak dia. Dia pergi dekat situ kali pertama, kali kedua, dia rasa mungkin kalau berterusan daripada hotel, dia tak dapat nak buat hari-hari. Jadi dia sewa hotel yang dekat situ. Habis duit dia hampir 100,000 untuk duduk hotel. Pengajar saya dengar hampir 100,000, lebih besar lagi berbanding dengan belanja kos haji. Dia pergi 2 orang, dia bagi tahu, cakap bagus. Dia tak nak bagi tahu, tapi elok untuk kita kongsikan dengan jemaah. Cakap bagilah sikit info, saya akan kongsikan dengan jemaah macam tu. Kenapa buat macam tu? Dia bagi tahu, Ustaz, memang saya rasa saya tak dapat nak datang sini lagi. Inilah peluang terakhir saya datang. Duit boleh cari, Ustaz. Duit boleh cari tadi. Bukan Ustaz.
Bukan ustaz, bukan ustazah, orang biasa boleh buat macam tu. Ada kelebihan, dia rebut kelebihan. Jadi jangan sampai tuan-tuan, puan-puan, ada peluang, ada kesempatan. Peluang dan kesempatan tuan-tuan, puan-puan abaikan. Allah dah bagi wukuf di Arafah lebih kurang dalam 15 jam, 16 jam. Gunakanlah waktu itu. Jangan cukup sekadar 40 minit ataupun 45 minit. Gunakan betul-betul. Dah habis ngadu, ulang lagi. Dah habis ngadu, ulang lagi ngadu tu. Dah habis ngadu, ulang lagi. InsyaAllah balik oleh tuan-tuan dengan kemampuan haji, insyaAllah. Okay. Dah selesai berkaitan dengan wukuf di Arafah. Kalau setakat saya nak bagi slide dalam Al-Bidah, agak-agak tuan-tuan, puan-puan nak slide ke? Kalau nak slide, tengok dekat handphone tu memang dah habis dah 10 minit, dah habis dah. Tapi gambaran tak ada, suasana kat sana tak ada. Saya seronok bila tengok yang nak pergi dekat Mekah, orang tua-tua. Saya seronok. Pasal apa? Hati kita dah lembut. Dan tua-tua pergi Mekah, hati dah lembut. Muda-muda pergi Mekah, hati agak keras sikit. Itu beza dia. Memang banyak kita boleh tawaf, sa'i, tapi hati keras. Tawaf, sa'i, air mata tak jatuh tuan-tuan, puan-puan. Dulu waktu muda-muda, saya bertugas dekat Mekah. Tengok ustazah bagi ceramah, menangis, ada lebihnya, ngadu-ngadunya. Sekarang balik kat saya, tuan-tuan, puan-puan, tak boleh, sensitif. Sebut ibadah haji, sensitif. Itulah gambaran dia. Okey, baik. Kita pergi dekat tawaf. Maksud tawaf ini antara rukun yang susah nak buat. Kerana sepanjang tawaf kita berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil, hadas besar. Maknanya sepanjang tawaf kita berada dalam keadaan berwudu, macam tunaikan solat. Yang lain-lain tak ada masalah. Sa'i tak ada wudu pun tak apa. Wukuf dan Arafah tak ada wudu pun tak apa. Melontar jumrah, munting, semua tak ada. Ni tawaf ni sepanjang masa nak berwudu. Okey, baik. Apa maksud tawaf? Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu. Lepas tu apa namanya, syarat-syarat tertentu bermula daripada penjuru Hajar Aswad, berakhir di penjuru Hajar Aswad. 7 pusingan. Bermula penjuru Hajar Aswad, berakhir di penjuru Hajar Aswad. Ikut syarat-syarat dia yang ada. Ada 8 syarat-syarat ini, kita akan bincang satu persatu lepas ni, insyaAllah. Baik, kita teruskan lagi tuan-tuan, puan-puan. Jenis-jenis tawaf. Tawaf kudung, tawaf selamat datang. Siapa yang buat? Yang pertama, sunat bagi yang buat haji tamattu, bukan haji tamattu, haji ifrad dengan haji kiran. Lepas tu orang yang datang ulang alik, datang ke Mekah pemandu teksi, sunat dia buat tawaf kudu. Daripada Madinah, Batu Bas, lepas tu nak keluar balik, tawaf kudu dulu sunat. Itu tawaf kudu, tawaf selamat datang. Yang kedua, tawaf tahallul. Orang yang dah niat haji, kemudian tak dapat wukuf di Arafah, haji dia tak sah, wajib diselesaikan rukun-rukun yang lain. Sampai waktu tawaf tu nama dia tawaf tahallul, untuk bebaskan diri dia daripada larangan-larangan dalam ihram. Yang ketiga, tawaf tahiyatul bait. Kita masuk masjid,
sembahyang sunat tahiyatul masjid. Masuk Masjidil Haram, yang aula, yang utama, tawaf tahiyatul masjid. Masuk bukan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tawaf tahiyatul bait, wajibnya saja aku tawaf tahiyatul bait kerana Allah Ta'ala. Tak payah sebut 7 pun tak apa, memang automatik. Masuk tawaf tu 7 pusingan. Ambil ringkas pula, saja aku tawaf tahiyatul bait 7 pusingan, sempurnakanlah 7 pusingan tu. Okey, seterusnya tawaf sunat, tawaf yang boleh dibuat pada bila-bila masa. Habis solat isyak, tak ada kerja, nak tawaf sunat, saja aku tawaf sunat 7 pusingan kerana Allah Ta'ala, buat 7 pusingan. Syaratnya tetap sama, mesti dalam keadaan berwuduk, pakaian suci daripada najis, tutup aurat, itu mesti. Tak boleh nak lagi. Tawaf nazar, tuan-tuan, puan-puan penazar dapat pergi Mekah tahun ni, nak tawaf 10 kali. 10 kali itu sekali tawaf 7 pusingan. 10 kali 7, 70 pusingan. Lepas tu kena faham nak tawaf, nak tawaf 20 kali, kali 7, 140 kali pusingan. Kena maklum perkara-perkara ni. Seterusnya tawaf wada, tawaf selamat tinggal. Bila nak tinggal ke Mekah, bila nak balik ke Malaysia, kena tawaf, wajib hukum dia. Nama dia tawaf wada. Yang paling penting yang tuan-tuan nak buat, tawaf umrah dan tawaf haji. Itu yang ada nama dia tawaf rukun, sama. Tawaf ibadah, sama tawaf fardu. Tawaf haji dan tawaf umrah, itulah dia sama. Untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi jenis-jenis tawaf. Okey, tawaf-tawaf yang wajibnya, tawaf tahiyatul bait, tawaf kudum biasa, bukan tawaf kudum haji ifrad, haji kiran. Yang datang pemandu teksi tadi, driver bas tadi, itu wajibnya. Tawaf tahiyatul bait, tawaf nazar, itu wajibnya. Tawaf wada, wajibnya. Yang tak wajibnya, sunatnya, tawaf fardu, tawaf umrah, tawaf haji, atau sebut tawaf rukun. Itu tak wajibnya. Tawaf kudum untuk haji kiran dan haji ifrad tak wajibnya. Yang lain semua wajib. Lepasnya, kalau tak berapa yang tu, ambil yang mudah. Saja aku tawaf, sebut nama dia. Saja aku tawaf tahiyatul bait kerana Allah Ta'ala. Nak sebut 7 boleh, tak sebut 7 pun boleh. Memang tawaf tu dah 7 pusingan. Jangan risau. Okey? Ada soalan? Tak ada soalan, saya sambung lagi sikit. Syarat-syarat sah tawaf. Syarat-syarat sah tawaf. Baik. Yang pertama, tutup aurat. Kita kena bersedia sebelum masuk ke Masjidil Haram. 3 perkara kena bersedia. Yang pertama, tutup aurat. Yang kedua, suci daripada hadas kecil, hadas besar, maksudnya bakal bersiap wudhu sekali. Yang ketiga, badan, pakaian kita suci daripada najis. Macam saya bagi tahu, dah lama dah kita pakai kain ihram ni. Daripada Kuil Air Kuala Lumpur kita dah pakai dah. Keluar masuk, bila air keluar masuk, bila air mungkin ada najis. Kalau bersih, tak payah tukar. Kalau tak yakin, tukarlah biar bersih. Baru masuk tu dah berapa dah? Dah 3 dah. Yang di Kaabah. Senang di Kaabah. Okey. Ni penjuru Hajar Aswad. Yang sini penjuru Iraki. Sini Iraki. Ini Syami. Ini Yamani. Saya putarkan sikit biar nampak.
Sini penyuluhannya Rasul.